Oke.
Tes mic, tes. Percobaan suara 1 2 3.
Oke, selamat malam dan salam sejahtera. Kita akan mulakan program ini tepat pada jam 8.30 malam seperti di dalam tentatif program. Welcome, Sensei. Percobaan suara 1, percobaan suara 2, percobaan suara 3. Boleh dengar? Ya, Zek, boleh dengar. Cobaan suara. Cobaan suara dengar tak? Okay, masih. Percobaan suara 1, percobaan suara 2.
Tes mic. Sensei boleh dengar? Ya, maaf ya, sekejap ada masalah teknikal. Tes mic, tes. Hello, testing, testing. Boleh dengar, Sensei? Yang lain dapat dengar suara saya? Boleh. Ya, Zack boleh. Percobaan.
Oke, kita tunggu sekejap lagi ya. Sekarang Sensei dia sedang tukar handset. Yeah, we're here for the BTS meal. A drink and fries. Chicken McNuggets. One more thing. Two more things. Sweet chili sauce and cake. Yeah, the BTS meal and McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
percobaan suara 1, percobaan suara 2. Boleh dengar, Sensei? Dengar. Oke. Terima kasih. Oke, kita akan melakukan program kita. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat petang dan salam sejahtera. Dan minta maaf karena terlewat, sepatutnya kita start 8.30, tapi ada masalah yang tidak dapat dielakkan berlaku. So kita start 8.40. Sebelum itu, suka saya ingatkan untuk pada para peserta mengisi Google Document kehadiran yang telah kami berikan di dalam grup. Kamu perlu isi di Google Doc itu, dan nanti sebelum program ini berakhir kami akan send lagi Google Document. Kamu perlu isi kedua-duanya sekali sebagai bukti kehadiran kamu. Oke, tanpa membuang masa kita beralih kepada acara seterusnya, yaitu bacaan doa daripada saudara Faiz. Oke, baiklah. Assalamualaikum dan selamat petang. InsyaAllah kita akan baca doa mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu saja kami panjangkan kesyukuran ke atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpah rahmat-Mu. Semoga segala urusan kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah pikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami, ya Allah. Kami memohon kekuatan daripada hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kejayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah hati kami dengan ketakwaan dan indahkanlah kami dengan kesehatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih pada saudara Faiz untuk bacaan doa itu tadi. Oke, sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Sukan UPSI dan atas kerjasama dalam menjayakan program ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sensei Iman karena sudi dibual bicara menjadi tetamu jemputan kita pada malam ini. Dan tidak lupa juga kepada semua peserta yang hadir pada malam ini, sama ada di Google Meet ataupun di FB Live. Terima kasih kerana datang, dan semoga ini program menjadi suatu program yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum itu ada yang tanya tadi yang untuk kehadiran Google Doc tu bahagian sukan, kamu boleh isi apa saja sukan yang kamu minati. Oke, baik, saya teruskan. Di dalam tajuk kita, yaitu mengembalikan semangat atlet dalam pasca COVID-19. Oke, banyak maksud yang boleh digunakan dalam tajuk kita pada hari ini. Sudah semestinya pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ketika ini
sememangnya memberi kesan terhadap psikologi atlet, bukan saja atlet lah, tapi kepada seluruh manusia. Sungguh virus pembunuh ini memberi kesan yang besar kepada beberapa aktiviti dan industri dunia, termasuk dalam aspek kesukanan. COVID-19 yang menyerang dunia pada saat ini menyaksikan hampir seluruh negara melaksanakan PKP. Okay? Jadi termasuk aktiviti yang melibatkan latihan para atlet juga terhenti. Ini boleh menyebabkan tahap mental atlet akan terjejas disebabkan kita sudah lama, sudah berapa bulan tidak menyertai sebarang kejohanan. Tapi ini tidak boleh dijadikan alasan, okay? Sebab yang kita tahu, biarpun menghadapi cabaran dan rintangan, tapi penerjun wanita negara kita, Pandalena Rinong, tetap berjaya dan menang emas di Piala Dunia Terjun FINA baru-baru ini. Oke, saya tidaklah bertujuan untuk mengupas lebih panjang mengenai tajuk kita pada hari ini. Seterusnya saya akan menanya beberapa soalan kepada Sensei Iman. Tapi terlebih sebelum itu, siapakah Sensei Iman ini? Oke, so saya akan bacakan profil Sensei Iman. Nama penuh beliau Amirul Iman bin Dolah. Beliau merupakan seorang yang berpengalaman dalam 27 tahun di Sukan Karate Do ini dan mempunyai gelaran Black Belt Third Dan dalam Karate Do Shitoryu. Antara pencapaian terbaik beliau adalah Malaysia AUG 2018 dan Selangor Sukma 2020 menjadi juru latih utama bagi pasukan kata. Seterusnya juga beliau pernah mewakili Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sebagai jurulatih pasukan Malaysia ke kejohanan terbuka dunia di Hyogo, Osaka, Jepun. Oke. So, beliau juga sudah lama dalam bidang karate do ini, bermula tahun 1994. Pada mulanya, aliran beliau merupakan Shotokan, tapi kini beliau ada dalam bidang Shitoryu dan aktif di Malaysia, terutama sekali di Kuala Lumpur dan Selangor. Beliau selain bekerja sebagai rakan kongsi di pejabat Guaman, beliau juga merupakan jurulatih kata, jurulatih karate, dan mempunyai dojo yang dikenal Imakara Center. Dan kini beliau adalah jurulatih karate do UPSI. Oke, itulah sedikit sebanyak profil daripada Sensei Iman. So, sebelum kita memulakan kepada acara kita yang seterusnya, nak tanya Sensei Iman ada sepatah dua kata sebelum kita pergi ke acara seterusnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Encik Isaac Justin, Brother Isaac Justin. Saya terlebih dahulu mohon maaf kerana antara faktor isu teknikal tadi pun mungkin connection di bahagian saya, okey, dan bertukar-tukar gadget. Okey, kemudian akhirnya kena pakai phone jugalah. Harap je semua clear dan boleh nampak saya, boleh nampak organizer kita, Brother Isaac dan juga rakan-rakan lain lah. Dan saya juga terutama sekali alhamdulillah ingin mohon memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki dan limpah kurnianya kita semua dapat online seminar malam ni atau online buat bicara malam ni. Okey, kedua saya berterima kasih kepada Pusat Sukan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI atas inisiatif yang sangat baik ini bersama-sama dengan Persatuan Kelab Karate Do dan juga Pasukan Karate Do UPSI sendiri yang dikepalai oleh Brother Steven, dan juga program ini dikelolakan oleh Brother Isaac dan juga rakan-rakan yang lain. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan menjemput saya
dan saya harapkan dalam masa kurang daripada sejam ini kita dapat berkongsi lah sedikit sebanyak pengalaman ataupun ilmu saya yang tak seberapa dalam bidang ini untuk manfaat semua lah. Okey, terima kasih kepada Isaac. Okey, terima kasih Sensei Iman. Okey, kita beralih kepada sesi temu bual santai lah. Boleh dikatakan macam tu. Okey, so prosedur dia senang. Kami menanyakan beberapa soalan dan Sensei Iman akan menjawabnya dengan ilmu yang telah beliau ada sepanjang 27 tahun sebagai jurulatih. InsyaAllah. Sensei Iman, soalan pertama kami adalah, bolehkah Sensei terangkan halangan yang tercipta ketika pandemik COVID-19, terutama dia kepada atlet dan jurulatih? Baik, terima kasih ya kepada Aizat atas soalan yang sangat bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Soalannya, halangan yang tercipta ke atas atlet dan jurulatih. Okey, kita tahu bahawa setiap sukan ialah aktiviti yang bergerak, dan kalau kita lihat daripada definisi sukan yang diberikan hingga ke peringkat United Nations menyatakan bahawa aktiviti sukan ini adalah aktiviti yang dilakukan secara bersistematik yang mempunyai kesan kepada individu tu sama ada untuk bertanding dalam satu pertandingan ataupun dilakukan secara santai untuk memberikan faktor kesihatan yang baik atau memberikan kesan kesihatan yang baik kepada individu itu. Jadi bila mana kita bercakap tentang soal bagaimana COVID-19 ini memberikan halangan kepada atlet dan juga jurulatih, kita harus lihat dari sudut perspektif, pertama sekali perspektif latihan. Okey, dari sudut latihan kita dapat rasakan ataupun ialah kita sendiri sebagai jurulatih, kita sendiri sebagai atlet dapat rasakan dari sudut persiapan latihan itu tidak dapat dilaksanakan kerana faktor perintah kawalan pergerakan. Okey, bukan saja yang berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia. Malah sebentar lagi saya akan sedikit kongsikan beberapa dapatan jurnal sukan daripada jurnal sukan berkenaan dengan isu ini. Alright, itu satu. Yang pertama dari sudut halangan. Kedua, kita dapat lihat dari sudut persaingan tu. Tiada ruang untuk bersaing kerana sekali lagi faktor PKP. Jadi dua perkara ini pada saya ialah halangan utama untuk kedua-dua jurulatih dan juga atlet. Kerana tanpa atlet, jurulatih tiada siapa untuk dilatih. Betul ya? Tanpa jurulatih, atlet pun tiada panduan ataupun guidance dalam usaha mereka untuk menjadi atlet yang cemerlang lah. Jadi dua perkara yang utama ini menjadikan saya percaya bahawa sebenarnya ini menjadikan halangan terbesar lah kepada atlet dan juga jurulatih sepanjang COVID-19 ini, iaitu faktor latihan dan juga faktor kebolehsaingan atau pertandingan. Alright, dan juga cabaran lain ialah kita boleh katakan halangan lain kita boleh katakan juga mungkin dari sudut kalau sukan yang membabitkan berpasangan atau berkumpulan, maka dengan faktor perintah kawalan pergerakan ini tiada lagi movement itu. Maksudnya kalau kita ambil contoh dalam karate do, okey, dalam taekwondo, dalam silat sparringnya, okey, tempurnya, bahagian tempurnya. Jadi macam mana nak diadakan sparring sekiranya kita berada dalam PKP? Betul, itu halangan yang paling utama. Itu mungkin boleh buat dipanggil shadow sparring, okey, betul, panggil dalam bahasa karate do randuri. Kita boleh tengok cermin, boleh buat, tapi itu hanyalah kadar latihan rutin biasa yang tidak membabitkan kontak. Jadi sedangkan kontak sendiri pun tidak dibenarkan dengan SOP yang ketat ini. Kita ada perintah kawal, kita ada SOP 1 meter physical distancing dan sebagainya. Jadi di situ sebenarnya menjadi cabaran juga kepada atlet yang memerlukan pasangan untuk berlatih ataupun kumpulan untuk berlatih. Contoh sukan hoki, sukan bola sepak, di situ memberi COVID-19 memberikan halangan juga lah untuk latihan secara berpasukan. Jadi saya percaya sebenarnya semua pun nak tahu apakah yang terjadi, maksudnya bagaimana keadaan COVID-19 ini dari sudut kajian-kajian ilmiahnya, okey, bagaimana
kajian ilmiah ini melihat kesan COVID-19 ini memberi halangan kepada atlet dan jurulatih. Okey, antaranya saya nak sebutkan tentang impak ataupun kesan COVID-19 secara keseluruhannya ke atas atlet dan jurulatih melalui satu Frontier Psychological Journal oleh yang diterbitkan pada 23 September 2020, masih lagi baru, dan tajuknya ialah The 2020 Coronavirus Dynamic as a Change Event in Sport Performance Career, Conceptual and Applied Practice Consideration. So dalam kajian ini yang ditulis ataupun dikaji oleh para ilmuwan sukan, Dr. Roy David Samuel, Gershon Tenenbaum dan Lydia Galili, menyatakan antaranya atlet and affiliate, atlet dan juga secara keseluruhannya yang berkaitan dengan atlet lah, coach, persatuan, pengurusan, dapat rasakan bahawa psychological respon itu sebenarnya yang paling besar dari halangan psikologi itu. Jadi macam mana kita lihat keadaan itu ialah bergantung kepada bagaimana kita respon kepada keadaan itu ialah bagaimana cara kita lihat keadaan itu. Jadi basically melalui kajian ini mereka telah mengambil beberapa sampel daripada atlet dan juga coach di sekitar mereka. Mereka percaya bahawa a distinction must be made between the emotional response and the coping response. Macam mana keadaan kita itu keputusannya, iaitu apabila kita melihat COVID-19 ini, kita memang terkesan dari sudut emosi, tapi macam mana kita mengatasinya itu akan membezakan satu atlet dan suatu jurulatih yang biasa-biasa dan satu atlet dan satu jurulatih yang berjaya. Jadi para doktor ini, para ilmuwan ini berpendapat kesan COVID-19 itu memang dah tak boleh dielakkan. Macam kita cakap tadi, halangan terbesar ialah halangan latihan, secara peribadi, individual, dan seterusnya latihan, kebolehsaingan, dan akhir sekali ialah keadaan berpasukan, berkumpulan itu. Jadi itu memang kita dah tak boleh elakkan, badai Aizat dan semua ya. Tetapi apa yang kita boleh atasi ialah bagaimana kita respon ataupun kita cope dengan keadaan itu. Jadi kajian ini pada saya amat bermanfaat kerana memberikan suatu perspektif baru kesan keadaan COVID-19 ini dan bagaimana kita mengatasinya secara permulaannya. Kita kena lihat itu sebagai apa? Sebagai satu benda yang memang dah tak boleh dielakkan, berlaku di serata dunia. Macam Brother Aizat sebutkan awal tadi, PKP merata-rata satu dunia ada polisi lockdown masing-masing. Tetapi bagaimana kita sebagai atlet dan juga jurulatih ini atasi perkara itu yang utama sebenarnya. Jangan kita lihat dan kita terus down dengan keadaan emosi kita. Alright, kita bersedih, tak dapat jumpa coach, tak dapat jumpa team, tak dapat pergi ke court, tak dapat masuk court, tak dapat ke padang dan sebagainya, tak dapat ke dojo. Alright, tapi kita lihat bagaimana strategi yang patut kita jalankan untuk mengatasi keadaan ini. Itu yang utama. Jadi itulah saya rasa sebagai permulaannya halangan yang kita harus percaya ada ketika mana COVID-19 ini ke atas coach dan juga atlet. Terima kasih. Bye-bye. Okey, terima kasih Sensei Iman. So itu sedikit sebanyak halangan yang atlet dan jurulatih ini alami, terutamanya daripada aspek psikologi. Okay. So sekarang saya nak tanya Sensei, mengikut pengalaman dan pemerhatian Sensei selama ini, apakah penyebab utama yang menjadikan situasi COVID-19 ini membunuh motivasi atau semangat pembangunan sukan dalam negara, terutama sekali di kalangan atlet? Kalau tadi jurulatih, sekarang khusus kepada atlet. Baik. Soalannya bagaimana saya boleh terangkan balik? Saya tak berapa clear tadi. Bagaimana situasi COVID-19 ini dia membunuh motivasi di dalam diri atlet. Dan diri atlet, ya. Baik. Soalan yang sangat baik sekali lagi Brother Aizat. Brother Aizat ni seorang atlet ya, atlet apa tu? Mestilah atlet karate, takkan atlet angkat berat pula kan. Jadi macam mana? Saya lontarkan balik soalan tu kepada Brother Aizat sebab ini buat bicara santai ya. Macam mana sebenarnya daripada 3 halangan yang kita sebut tadi itu, halangan latihan,
halangan berjumpa pasukan, dan yang utama sekali halangan kebolehsaingan. Tak boleh bersaing, tak ada pertandingan yang relevan, yang ada online, which is kita tak pernah pun hadapi. It's unprecedented, sebab kata Perdana Menteri kita, tak pernah berlaku keadaan macam ni. Jadi bagaimana dia boleh membunuh motivasi sebagai atlet ni? Sebelum saya bagi jawapan saya suka juga nak dengar dari sudut atlet. Sebab saya ex-atlet, bertanya kepada current atlet. Okey, silakan. Minta maaf buat bicara, dia macam pass the ball balik. I got my answer, tapi suka nak dengar daripada Brother Isaac juga. Silakan. Okey, dari segi perspektif saya sangat terkesan. Dari segi latihan tidak, sebab saya adalah seorang atlet individual, bukan berkumpulan, acara kata. So dari segi latihan itu dia tidak menurunkan motivasi saya. Apa yang menurunkan motivasi saya adalah kekurangan cabaran. Sebab seperti yang saya katakan, pertandingan tidak boleh dilaksanakan. Jadi boleh saing, tak ada tempat untuk bersaing. Tak ada tempat untuk bersaing. So no challenge. I cannot challenge myself. I cannot improve myself. So tidak tempat untuk bertanding, itu adalah merupakan cabaran utama saya lah. Okey, berbalik kepada Sensei. Okey, terima kasih. So saya nampak dia punya jawapan kita ni, bila mana kita dah set the framework awal-awal tadi, bila Brother Isaac bertanya berkenaan dengan apa sebenarnya halangan terbesar COVID-19 ke atas atlet dan juga coach kan. Jadi bila kita dah letak dia punya kerangka perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan bila kita dah keluarkan definisi yang ditetapkan oleh badan yang berkaitan sukan di United Nations, iaitu apa itu sukan sendiri. Kemudian kita dah tetapkan kerangka perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan latihan, juga keadaan berkumpulan dan akhir sekali kebolehsaingan pertandingan. Jadi berbalik pada isu membunuh motivasi yang cantik soalan yang dirangkumkan oleh Brother Isaac dan juga tim pada hari ini kepada saya. Jadi apa sebenarnya faktor yang bunuh motivasi COVID-19 ni, yang bunuh motivasi ke atas atlet? Sebenarnya selain daripada kebolehsaingan tu, kita harus lihat motivasi itu sendiri dari sudut yang spektrum yang sangat luas. Okey, kalau saya boleh petik daripada seorang penulis sukan, Ryan J. Matthews, dalam bukunya Motivated Mindset. Okey, buku ni boleh dapati di Amazon dan sebagainya lah. So antara yang diketengahkan, idea yang diketengahkan tentang motivasi di dalam motivasi sukan di dalam buku ini ialah berkenaan dengan kekuatan, strength, discipline, courage, positive thinking, confidence and never ending hunger for success, all backed by the motivation inside us. Okay, and it is the life force and reasoning behind everything we do. Jadi dalam banyak-banyak ratusan kita boleh dapatkan kira kutipan secara atas talian berkenaan dengan definisi motivasi. Ini antara yang pada saya terkesan kepada saya sebagai seorang atlet, ex-atlet dan juga jurulatih, iaitu menyatakan bahawa sebenarnya motivasi ini sesuatu yang kekuatan disiplin, keberanian, fikiran positif, lepas tu confidence, keyakinan, dan juga keadaan yang tidak berhenti-henti untuk mendapatkan kejayaan. Never ending or the hunger of never ending success. Bermakna lepas dah satu halangan berjaya ditempuhi, ada halangan baru akan berusaha untuk diatasi lagi. Okey, dan juga semua ini terangkum dalam diri kita sendiri. Jadi apabila bercakap tentang soal motivasi, itu definisi sebenar motivasi. Jadi kita sekiranya keadaan ini sangat-sangat kuat, maka semangat itu sangat kuat, maka tiada semudah itu untuk dia dibunuh. Mungkin dia boleh dicederakan, tapi tidak semudah itu untuk dibunuh. Alright, itu tentang soal motivasi. Jadi saya boleh, terima kasih sifu saya dekat sini Sensei Mizan Fauzi. Terima kasih, itu sensei saya. Alright, terima kasih banyak menyokong. Okey, rasanya Isaac dan rakan-rakan boleh tolong respon di bahagian komen Kalau saya concentrate on sharing presentation ni, jadi boleh tolong type sikit lah kat komen. Thank you. Alright. So basically, saya boleh nyatakan bahawa sebentar Isaac, ada yang respon tak dapat tengok muka saya, tak dapat nampak muka saya ke macam mana? Main kamera ke arah mana? Ada yang WhatsApp saya, Sensei tak nampak muka. Adakah Facebook online ke ataupun Google Meet? Saya tutup kamera ke? Semua clear ke?
Kalau Google Meet boleh jelas muka sensei. Di FB macam mana? Sebab ada yang dengar suara je, tak dapat nampak. Barangkali saya dikacap sekejap. FB pun nampak FB pun jelas. Okey, Alhamdulillah. Alright, so saya teruskan. Terima kasih Jadi melalui penulisan Ryan J. Matthews ni, dalam bukunya Motivated Mindset ni, dia tutup motivation tu sendiri sebagai suatu life force and reasoning behind everything we do. Iaitu sebagai suatu kuasa kehidupan dan juga sebab atas apa yang kita lakukan. Dan saya juga suka untuk memetik satu definisi motivasi. Saya bagi 3 lah basically. Yang awal tadi tu rangkuman semua, kemudian yang kedua penutup motivation tu sendiri, life force and reasoning behind everything. Dan yang ketiga saya suka untuk ambil daripada buku Eat That Frog, Makan Katak Itu, yang ditulis oleh Brian Tracy, yang sebenarnya merungkaikan idea daripada Mark Twain yang menyatakan tentang sebenarnya motivasi itu ialah burning desire, keinginan yang meluap-luap, keinginan yang membakar. Jadi boleh saya katakan bila kita sebut sebagai api, bila kita sebut sebagai keinginan, bila kita sebut sebagai sebagai usaha, jadi kita boleh katakan bahawa dia tidak boleh sewenang-wenangnya dimatikan macam soalan tadi, dibunuh, tetapi dia boleh mungkin mengecil. Alright, jadi faktornya macam kita cakap awal tadi lah, iaitu berkenaan dengan tak dapat berlatih bersama-sama, tak dapat berjumpa pasukan, tak dapat berlatih, tak ada pertanyaan yang relevan untuk dia. Tapi saya suka nak petik balik, sebagai penutupnya untuk soalan kedua ni, saya suka nak petik balik yang Brother Isaac cakapkan tadi, bahawa sebenarnya faktor dari sudut sebagai atlet individu, faktor persediaan atau latihan itu tidak menjadi halangan sangat sebenarnya, sebab all this while you've been training alone. Am I right? You've been training by yourself because I believe you are in kata disiplin dalam disiplin kata seni dalam karate bukan sparring yang tidak memerlukan partner untuk training. Kata ni mungkin memerlukan individual latih dan juga memerlukan repetition, repeat. Dia macam seolah-olah gimnas punya rutin. Kita ulang. Latihannya atau pertandingannya ialah dalam latihan. Pertandingan sebenar hanya formality saja, betul Jadi di situ yang kita tak dapat memformalizekan ataupun validatekan whatever latihan yang kita dah buat all this while. Jadi di situ sebenarnya saya lihat secara perlahan-lahan boleh bukan membunuh tapi mencederakan motivasi. Jadi perkara itu dua perkara yang berbeza. Jadi kalau kita boleh lihat motivasi itu sesuatu yang sentiasa ada dalam diri kita. Jadi insyaAllah kita akan terus bersemangat lah dalam apa sahaja keadaan walaupun COVID, dan hopefully selepas COVID api itu akan besar semula. The burning desire will keep on burning. Macam tu. Itu sajalah respon saya. Jadi saya percaya motivasi itu ada dalam semua atlet sebenarnya. Cuma sekarang ni dia dah semakin mengecil mungkin, ataupun sebab faktor-faktor yang kita sebutkan tadi. Tapi jangan risau dengan keazaman yang tinggi, dengan end mind yang bagus. Kita mula sebagai atlet ni, kita tahu kita nak apa. Kalau macam kita sebagai atlet UPSI, saya sebagai jurulatih UPSI, saya nakkan gold medal untuk UPSI, sebanyak-banyaknya tingkat emas untuk UPSI. Jadi kalau kita memang dah ada mind kita macam tu sebelum COVID dan sewaktu COVID, selepas COVID jangan risau, minda kita yang sama akan tetap ada. Dia tak boleh, kita tak boleh, macam Brother Isaac akan selama je jadi Brother Isaac, tak akan berubah jadi orang lain. Alright. Janjinya yang sama, orang yang sama, betul. Mungkin umur berbeza, mungkin sudut pandangan mungkin dah semakin berkembang pada tahun depan ni, dah semakin orang kata luas ilmunya, luas pengalamannya, macam tu. Sama juga kita sebagai atlet, bagaimana kita mula itu, akhir kita tu kita akan tetap ada saki-baki motivasi yang kita perlu. Jadi saya kembali memberikan semangat pada semua. Motivasi kita tidak dibunuh, tetapi motivasi kita mungkin tercedera. Jadi untuk itu kita harus ada strategi yang ampuh lah untuk kita bangun semula selepas fasa COVID-19 ini, insyaAllah. Saya suka bila mendengar kata-kata Sensei Iman yang mengatakan motivasi kita itu tidak terbunuh, dia masih ada dalam diri kita. Ya, betul. Sangat terkesan dari segi motivasi yang memberi ganjaran, dari segi apa orang kata motivasi ekstrinsik. So itu berkaitan motivasi. Seterusnya Sensei, apakah pandangan Sensei terhadap impak
juga implikasi ke atas atlet, jurulatih, serta keseluruhan pasukan sekiranya unsur semangat atau motivasi itu luntur. Dan dua dalam satu ya soalan ini Sensei. Dan apabila kesan positif sekiranya semangat itu berupaya dinaikkan semula. Okey, jadi soalan dua dalam satu macam shampoo. Okey, macam shampoo dua dalam satu. Okey, untuk Plimomo dan juga untuk mengurangkan gatal kepala. Okey, right. Okey, cakap pasal shampoo, cakap pasal rambut kuat sensitif myself at 30s ni sudah tebal rambut, hebat. Orang muda rambut masih ada. Orang dah semakin nak ke 40 ni rambut dah hampir dah mula berkurangan. Okey, jadi saya suka angle ni, tak nampak rambut saya sangat. Okey, anyway, berbalik pada soalan dua dalam satu, bagaimana impak COVID-19 ini ke atas impak negatif ke atas atlet dan juga jurulatih, dan sekiranya positif apakah impaknya. Okey, apakah impaknya. Alright, so saya boleh respon kepada Brother Isaac untuk soalan ini. Pertama sekali, secara negatifnya kita boleh lihat dari sudut kesalingfahaman sebuah pasukan. Kita dah faham bahawa latihan, kebolehsaingan dan juga sepasukan itu dah semakin berkurangan. Tetapi kesan langsung daripada situ, kita boleh kata impak ni kesan langsung, direct effect. Secara negatifnya, sebagai sukan yang memerlukan kumpulan ataupun sukan berpasangan, sudah tentu kesalingfahaman itu akan berkurangan kerana kurangnya the training hours together, the credit hours of being together as a team, dah semakin berkurangan. Kita boleh ambil contoh bagaimana ketua jurulatih negara, bola sepak negara sekarang Tan Cheng Ho hadapi ketika mana mengumpulkan semula atlet untuk kelayakan Piala Dunia yang sekarang ni mereka sedang berkampung di Timur Tengah, yang sedang berkumpul di Emirat Arab Bersatu. Apabila kesalingfahaman itu berkurangan, walaupun atlet itu sendiri menjalankan training secara individu, macam Brother Isaac jalankan sekarang secara individu ketika mana musim lockdown pandemik ni, tetapi bila tidak berkumpul, maka kesalingfahaman itu kurang. Hasilnya apa? Apa hasilnya Brother Isaac? Dalam dua kita punya perlawanan persahabatan kita, satu dengan Bahrain, tak silap saya, satu lagi dengan mana, Qatar ke? Dengan Kuwait dengan Kuwait kan. Okey, alright. Jadi dua-dua kita kalah. Tapi kekalahan pertama itu kekalahan tidak ada saling fahaman lagi sebenarnya. Kalau mengikut Tan Cheng Ho, positif. Okey, jurulatih coach Tan Cheng Ho sangat positif bahawa keadaan itu boleh diatasi sebenarnya. Tapi yang kedua itu, perlawanan kedua, kekalahan tu dah makin kurang. Jadi 2-1. Itu pun kalah kerana apa? Kerana kesilapan pemain sendiri. Dia pergi pas dekat keeper dia. Dia pergi pas kat Faizal Malia. Terlepas macam mana striker kepada pasukan lawan tu berjaya curi bola dan gol kan. Jadi kat situ kita dapat lihat kesan negatifnya itu, iaitu kesalingfahaman pasukan. Jadi benda itu perlu masa untuk develop. Okey, alright. Dan pengalaman saya sendiri ketika mana saya hampir sedekat lah, memang sedekat pun 10 tahun dengan pasukan saya yang lalu. Alright, saya boleh nyatakan bahawa sebenarnya kesalingfahaman ni boleh dilihat daripada hari pertama mereka mula. Kalau kita bagi suatu parameter lah, ataupun suatu dia panggil apa orang kata tu kayu ukur. Kita boleh lihat daripada hari pertama mereka baru nak berkenalan, tak kenal each other. Kita ambil sebagai tim kata, kata berpasukan 3 orang Okey, daripada tak kenal each other, tak kenal perangai each other, tak kenal habit each other dari sudut pergerakan, the peculiarities, kekurangan teknik, ada show yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni. Okey, apa teknik tempisan tangan berpisau tu, show contohnya. Jadi daripada hari pertama tu, daripada mereka tak kenal, mereka cuba saling kenali speed masing-masing, timing masing-masing, hingga last kali ketika kita berjaya reaching the 100 days. Program yang saya lakukan sebagai jurulatih sukan Kalsido, saya suka letak sebagai satu target untuk atlet universiti. Kita harus training bersama-sama selama 100 hari. Jadi 100 hari, 100 days training tu really improve them well. Why they improve? Not because they become orang kata superior dan other teams. Tidak, bukan kerana dia menjadi lagi bagus daripada orang lain. Tidak, kerana kesepahaman mereka dah meningkat. Di situ sebenarnya saya boleh katakan impak negatif terbesar kepada suatu pasukan, kesalingfahaman. Bila kita tidak berapa ada. Yes, terima kasih Brother Muhammad Amin. Countdown road to 100 days. Yes, salah seorang bekas atlet saya
Universiti Islam Matullah. Alright. Jadi saya boleh katakan sebenarnya apabila ketidaksefahaman tu tiada ataupun the absence of the understanding between teammates, then due to the absence of training, sebab tak cukup training, arus tak cukup. Jadi makanya akan automatik bila kita hadapi saingan, kita akan digalahkan. Okey, sedangkan nature of the sukan itu, kita nakkan kemenangan sebagai suatu parameter ataupun suatu kayu ukur. Usaha kita tu berkesan dan menjadi. Tapi sekiranya kita kalah, kita perlu ambil itu sebagai proses pembelajaran. Jadi itu yang saya lihat dari sudut impak negatif. Okey, mengambil contoh pasukan Malaysia dan mengambil contoh pengalaman saya yang lalu lah. Dan secara positifnya, impaknya COVID-19 ini ketika mana selesai ataupun ketika mana kita dalam fasa menghadapi COVID-19 ini dan selesai COVID-19 ini, insyaAllah mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi secara saya tak kata secara total mungkin secara partially dah ada sukan yang boleh dipertandingkan lebih daripada sekarang ini. Dah ada orang kata industri-industri yang dah boleh dijalankan, tapi mungkin dengan norma baru. Okey, norma baru. Jadi saya boleh katakan secara positifnya kita akan menjadi kita punya tahap resilience kita akan tinggi. Tahap kebolehsaingan kita akan menjadi lebih lagi. Kerana satu, kita dah hunger of the tournament. So macam tadi, the hunger yang scholar Brian J. Matthews tulis dalam bukunya. Motivated mindset tu, okey. Lapar kepada kejayaan itu, lapar kepada pertandingan itu akan menjadikan kita sebenarnya atlet ataupun jurulatih yang lebih baik. Kita merencana ketika mana COVID ini, kita rencana macam mana, satu perkara yang unprecedented, berlaku pandemik, wabak yang tak pernah dijangka seteruk ini sampai memberi kesan kepada semua aspek industri, sukan, politik, ekonomi, semua pendidikan. Jadi bagaimana kita sebagai the key players ataupun orang-orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan sukan ini, iaitu jurulatih, pihak pengurusan atlet ini, kita dalam keadaan COVID ini bila kita berjaya lihat, kita berjaya bagi respon yang baik macam mana dekat dalam academic write-up ataupun dalam sport article sport journal yang saya sebutkan awal tadi, bila macam mana kita adapt to it, macam mana kita respon, di situ sebenarnya kalau kita boleh jadikan ia satu modul, maka bila mana kita keluar daripada pandemik ni, insyaAllah kita akan menjadi satu atlet dan juga jurulatih yang lebih kuat lah sebenarnya, resilient, tahap kekuatan kita lebih tinggi. Saya suka nak bercakap tentang soal resilient ni. Saya suka menyatakan tentang atlet-atlet yang berada di kawasan yang mungkin kurang peluang-peluang ataupun kurang dari sudut kita boleh katakan facilities kemudahan peluang dan kemudahan. Contoh kita boleh katakan atlet-atlet di Afrika, walaupun mereka tidak mempunyai balapan yang khusus, tapi selalunya kalau larian jarak jauh, fly daripada patus biologi mereka mempunyai antara juara-juara dunia yang hebat larian jarak jauh. Begitu juga dengan kita boleh katakan dari sudut atlet, kalau di Malaysia ni dalam bacaan saya sebagai coach karate do, atlet-atlet yang tidak mempunyai fasilitis yang baik tapi mereka cuba mengasimilasi atau adaptasi dengan keadaan sekelilingnya, iaitu berlatih dengan tak ada gym, berlatih dengan whatever, batu ada, kayu ada, dengan compare dengan atlet yang ada semua fasilitas. Atlet yang tiada ni kebarangkali yang boleh memberikan hasil yang lebih hebat lagi daripada atlet yang ada semua. Jadi sekarang ni kita semua fair, kita semua tak ada apa-apa, kita semua tak boleh training, kita semua tak boleh pergi center kita, tak boleh pergi dojo kita. Jadi apa yang kita boleh lakukan, kita harus beradaptasi dan kita harus ada rencana, kita harus ada strategi, kita harus beradaptasi, dan bila mana kita keluar daripada keadaan ini, kita menjadi lebih strong, lebih kuat daripada before. Itu yang saya boleh katakan. Mutasi linda sedang berlaku. Ini orang kata term kedua saya selain daripada motivasi kita tercedera, bukan hilang, bukan dibunuh, tapi tercedera saja. Tapi lepas ini keluar daripada keadaan ini, mutasi linda akan berlaku. Mind kita ni akan menjadi resilient, semakin kuat sebagai atlet, sebagai coach. Tak ada cara untuk hadapi keadaan ini. Tapi dengan satu syarat sahaja, kita jangan give up dan kita haruslah mencari kerangka itu. Okay, yes, make use of what you have surround you tu saya. Terima kasih Brother Muhammad Amirul Amin Dan sebelum saya tutup untuk soalan yang tiga yang terkini ni, saya nak nyatakan tentang impak ke atas jurulatih.
Okay, alright. Daripada satu study yang dikeluarkan oleh Frontier Psychological Journal, sekali lagi, the impact of the COVID-19 lockdown of posture protection of stress and emotion regulation strategies. Jadi antara yang ditulis oleh para ilmuwan di Itali, okay, antara Giampo Santi, Alessandro Quattroli, Sergio Costa, Cellini Di Franco, Cristina Montenesco, Francesco Di Grutella, Eduardo Goccio, Chioffi, Luana Mogili, and Maurizio Bortolo. Semua ni ialah ilmuwan-ilmuwan dalam sport psikologi yang kita boleh nyatakan sebenarnya mereka kaji ni bukan talang-talang kaji. Dan jurnal mereka yang berada Isaac keluar pada ataupun diterbitkan pada 12 Januari 2021, very recent, tahun ini. Dan apabila daripada 2,272 sampel coach Itali yang mereka ambil, mereka bagi questionnaire, mereka buat kajian ke atas mereka. Okey, apa yang para ilmuwan ni dapat membuat kesimpulan ialah sebenarnya antara coach lelaki dan coach perempuan lebih menghadapi tekanan emosi yang tinggi lah, kerana tidak dapat berjumpa atlet, tidak dapat membantu atlet secara terus. Okey, dan apa yang mereka nyatakan, para ilmuwan ni mencadangkan sebenarnya para coach ni seharusnya mereka sendiri juga membuat penulisan emosi, written emotional disclosure, intervention to promote and support their own emotional expressivity. Benda ni selalunya berlaku kepada coach. Saya sebagai coach, saya suka suruh atlet saya buat journal. Atlet yang kita rasa mungkin ada masalah konsentrasi, masalah back home, at kampung, apa semua. Jadi kita rasa macam terus orang tulis, dan kita lihat, dan kita discuss. Tapi sebenarnya perkara ini, tekanan ini dihadapi juga sebenarnya atlet daripada jurulatih di Itali. Dan juga apa yang disarankan oleh para ilmuwan sport science ialah mereka harus ada jurnal mereka untuk ditulis, untuk luahkan keadaan itu. Dan of course, keadaan ini sebenarnya boleh membantu dari sudut kesihatan ni lah, kesihatan mental mereka lah. Dan akhir sekali untuk topik ini kita boleh nyatakan untuk atlet pula, sebenarnya apa-apa pun atlet, kesan kepada atlet tu jauh lebih besar daripada kesan kepada jurulatih. Jadi jurulatih kena ingat, melalui penelitian yang menunjukkan bahawa kalau jurulatih sebagai ibu dan ayah atlet boleh shift the mind ataupun membuat kerangka, membuat strategi, okey, maka atlet tu sebenarnya boleh dibantu. Tapi sekiranya jurulatih tidak membantu diri sendiri, sebab dengan COVID ini tidak mahu adakan online session, tidak mahu adakan online engagement macam kita cuba buat ni, maka that's it. Tak ada peluang dah untuk atlet. Maksudnya motivasi dia akan terus dicederakan, tak ada siapa untuk ubati. Jadi saya menyeru semua jurulatih di luar sana, kita harus bangkit, kita harus bangun. Alright? Terpanjang pula sampai Isaac terpanjang pula pada Isaac saya rasa berkobar pula. Rasa bertanggungjawab untuk share bahawa sebenarnya peranan kita besar rakan-rakan jurulatih di luar sana. Kita harus banyakkan membaca, buat masa ni kita harus banyakkan membuat study lebih detail bagaimana keadaannya yang kita harus hadapi sekarang ni, dan bagaimana lepas ini apa yang kita harus buat. Bila jumpa atlet semua strategi dah tak ingat, okey, apa orang kata tu, tactics dah tak ingat, semua dah blur, dah blank. Macam mana kita nak boost balik all their strength inside them. Okey, terima kasih Brother Isaac, terima kasih. Terima kasih Sensei Man. Satu penjelasan yang panjang tapi jelas. Okey, panjang jelas. Ya. Nampaknya masa mencemuru kita. Sekarang ada satu topik lagi yang ingin saya bincangkan sebelum kita beralih kepada Q&A. Ya. Okey, akhir sekali Sensei. Bolehkah Sensei berkongsi tips-tips berguna yang boleh membakar dan meniup kembali motivasi para atlet dan jurulatih supaya bersemangat semula pasca COVID-19 ini? Okey. Untuk itu saya suka untuk, terima kasih sampai saya cuba percepatkan kita punya persoalan yang terakhir ni, kerana yang persoalan ketiga tadi agak sentimental untuk saya, dan saya sendiri jurulatih dan impak tu saya rasakan. Jadi jawapan tadi betul-betul berkobar-kobar lah sebenarnya. Okey, bagaimana tips atau kesan, kita boleh katakan kesan positif yang kita boleh ataupun tips yang positif yang kita boleh laksanakan lah untuk mengembalikan semangat atau motivasi tu yang dah tercedera tu, mengembalikan selepas COVID-19. Betul Jadi pada Isaac, saya suka untuk nak bersama-sama berkongsi firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang menyatakan dalam surah Ar-Ra'd, ayat ke-11,
Innallaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mafhumnya atau maksudnya, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Bermakna apa sahaja yang kita nak ubah itu perlu bermula dari diri kita sendiri. Jadi saya boleh katakan tiga tips yang saya boleh berikan. Okey, pertama sekali, kita rangkum dengan dulu. Pertama sekali, remember why you start. Okey, remember why you start it. Jadi bila kita ingat kenapa kita mulakan, maka kita akan usaha untuk buat anjakan paradigma, shift of the mindset. Okey, bila kita ingat kenapa kita mulakan berkarat tidur, kita mulakan bermain bola sepak, mulakan bermain rugby, kita mulakan hoki, kenapa kita mulakan dulu? Sebab kita suka benda ni, kita sayang sukan kita ni, dan kita nak jadi yang terbaik. Besi kita yang terbaik dalam sukan itu, maka kita akan terus drive diri kita ke hadapan. Selepas COVID ni kita bangun balik pasal kita ingat janji kita dulu. Kita ingat kenapa kita mulakan. Alright, itu satu. Kedua, selain daripada kita kena ingat, remember why you started, kita kena fokus on what do you want. Bila dah kembali dalam arena selepas sekian lama kita so-called fasa rehat, dipanggil apa orang kata tu off-season period. Dalam periodisasi sukan ya, saya suka nak highlight semua sport periodization, okay, yang membabitkan persediaan intrinsic motivation dan juga extrinsic, okay, physical, tactical, technical and so on. Okay, fasa yang utama ialah conditioning period. Kita buat fasa pengasasan itu. Kalau kita ada 100 days, yang selalu saya amalkan ketika saya memegang satu misi, kalau ketika kita ada 100 hari katakan ya, okey, maka kita perlu adakan 50 hari untuk conditioning period. Okey, half of it. Jadi bila conditioning period itu, kat situ kita fokuskan atlet kita, ataupun kita sebagai atlet fokus pada apa yang kita nak. Okey, kemudian 30 hari yang seterusnya, dan bila hari ke-80 lah sampai hari ke-40, kita harus bergerak ke pra-competition period. Okey, waktu tu kita banyakkan simulasi pertandingan, banyakkan percubaan, trial, set piece. Kalau komite ni banyakkan dia panggil situation. Kalau kata ni banyakkan public performance, itu banyakkan try buat bongkar itu, ini dan sebagainya. Dan itu ialah pra-competition period. Dekat situ, fokus kita tu kita dah makin hampir. Dan last kali, bila competition period, bang, waktu tu kita kena hit fokus kita. Alright? Waktu tu kita kena betul-betul cuba dapatkan fokus kita baik hook. Tidur yang cukup, kita dapatkan makan yang proper, kita dapatkan mindset yang positif. So dekat situ sebenarnya, sebagai atlet ni, saya boleh katakan, kalau kita dah ada first, remember why you started. Kedua, kita ada focus on what you want. Okay, dan bila kita bergerak yang terakhir sekali. Ketiga, kita kena sentiasa recharge diri kita ketika mana kita down. Ada 3 benda ni, insyaAllah ya, Brother Aizat, yang saya boleh katakan, sewaktu COVID ke, selepas COVID ke, kita akan berdiri dan kita akan kembali sebagaimana a good form that we have performed before. Jadi remember why you started. So dekat situ goal setting penting. Remember why you started. Jadi kembalikan SMART punya apa orang kata tu strategi tu. S for specific, okay. M for measurable. Ukur balik. Daripada dah buka dah sektor sukan, boleh buka katakan Januari 2021. 2022. Dah boleh buka Januari. Kita punya sukit katakan bulan 3. Katakan bulan 3 atau bulan 5 atau bulan 7. Okay. Jadi kita dah set dah measurement kita. Daripada hari pertama kita dah boleh start tu. Spesifik kita nak apa? Kita nak menang gold medal sukit. Opsi menang gold medal sukit sebanyak-banyaknya. InsyaAllah. Okay. Kemudian measurement kita ada 100 hari katakan. Okay. Lepas tu attainable. Kita kena pastikan benda tu boleh dicapai. Bolehkah semua orang satu tim menang gol? Bolehkah ni? Okey. Bolehkah aku menang gol? Bah, kalau aku mau menang gol, apa aku kena buat? Oh, kena kasih cantik lagi, bah. Saya punya kihon, saya punya teknik semua. Itu contoh attainable. Third, yang keempat ni, R ni ialah realistik. Jadi, 100 hari realistik. Kita boleh lakukannya. Okey, janganlah awak fikir daripada 100 hari tiba-tiba nak pergi WPF, which is wrong lah. Nak pergi kejohanan dunia, which is wrong lah. Itu tak realistik. Tapi sukit realistik. Last kali kita kena ambil T tu time bound, time frame. Jadi kena jadikan semua ni dalam satu time frame. Jadi kita kena buat smart analysis kita, kena buat smart analysis. Okey, kemudian kita kena balik fokus on what you want yang saya cakap tadi. Prioritization kita jaga elok. Conditioning, competition period. Last kali, alright, you must recharge. Ini yang ketiga saya nak katakan. Sentiasa recharge. Macam mana recharge ni? Buat postmortem sebanyaknya. Apa yang kurang kita cepat-cepat kita perbaiki. Tiada postmortem, tiada penambahbaikan.
Tiada postmortem, tiada kemajuan. Tiada postmortem, pasukan tu sukar untuk menang. Sebab dia tak pernah nilai diri dia. Dia tak pernah duduk, step back, reflect balik apa kekurangan, apa pasukan kita ni, apa yang boleh kita orang kata perbaiki. Alright? Jadi saya rasa 3 tu dah mencukupi tips yang sangat bagus. Pertama ialah remember what you start. Kedua, focus on what you want. Ketiga, recharge. Jadi you must recharge. Jadi untuk itu saya nak simpulkan bahawa if you get tired, you learn to rest, but do not quit. Okay, alright. Don't stop because you're tired. Okay, stop only when you reach your goal, ataupun stop only when you reach gold medal. So stop untuk misi tu. Jadi fokus on misi seterusnya macam tu. Alright. Jadi itu saja daripada saya. Saya harap 3 tips yang berguna untuk untuk atlet, dan juga mungkin untuk jurulatih juga. Jurulatih more tu persoalan yang awal tadi lah. Okey, so terima kasih semua. Saya harap cukup memberi motivasi untuk saya, untuk anda semua lah. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih Sensei Iman. Itu satu pembakar semangat. Dari halangan sehinggalah motivasi-motivasi yang Sensei Iman berikan cukup membina, dan seharap juga kepada peserta yang lain dapat menjadi satu benda yang bermanfaat dan kita buat. Okey, sekarang kita beralih kepada sesi yang seterusnya, iaitu Q&A, question and answer kepada para peserta. Saya buka soalan ini kepada para peserta. Boleh tanya apa soalan tadi secara santai sebab saya tadi saya rasa dah sedikit hangat. Saya pun dah berpeluh sedikit hangat kerana bercakap tentang sukan, benda yang kita sayang, benda yang kita suka. Kita mulakan karate dulu daripada kecil Brother Isaac Saya tu Brother Isaac pun daripada kecil juga kan. Jadi something yang we like, we love, when we talk about it, how to improve it, when we talk about the dreams, bila kita cakap tentang harapan kita memang dia akan jadi bersemangat sebenarnya. Dan macam saya kata, this kind of engagement kena ada banyak. Bukan daripada saya saja, mungkin daripada setiap coach kepada atlet masing-masing. Kena ada this kind of engagement pada saya. Itu azam kita pada jurulatih semua di luar sana. Adakan online training, adakan online discussion macam ni. 15 minit, setengah jam pun tak apa. Sharing, tanya pandangan, tanya pendapat, bagi semangat. Motivasi itu harus dibakar semula kerana dia tidak hilang, tapi dia mengecil. Motivasi itu harus diubati kerana dia tidak dibunuh, tapi dia dicederakan je. Itu sahaja. Okey. Jadi boleh bagi soalan yang santai, apa-apa sahaja berkenaan topik kita ni pun boleh. Di luar topik pun boleh, kalau saya boleh jawab, insya-Allah. Alright, silakan. Okay, para peserta boleh type soalan di dalam ruangan komen ataupun open mic dan tanya secara langsung kepada Sensei Iman. Ada ke? Atau semua dah tadi kita dah terjawab semua soalan tadi mungkin? Ataupun daripada kelab sendiri ke ada apa-apa yang nak bertanya? Bila next training? Nanti ada yang bertanya bila next training, itu nanti kita WhatsApp kemudian. Okay, tak boleh didengarkan di sini. Alright. Perihal pasukan kita uruskan sama kita, insyaAllah. Okay, Ufi, go Ufi. Alright. Okay, saya buka soalan dalam 2 minit lagi kalau tak ada respon. Saya rasa kira semua faham, semua sudah dapat message yang cuba disampaikan oleh Sensei Iman. Okay, sekarang 9.36, 9.38 saya akan tutup soalan. How does one get away from being a secure stage? Okay, soalan yang baik Ada lagi ke soalan? Kita kumpulkan soalan tu, brother ni.
pada Isaac untuk kumpulkan soalan sekejap ya. Tensi latihan yang macam mana lebih efektif untuk atlet pada okey, ada lagi ke soalan? Mungkin satu lagi soalan terakhir, kita kumpulkan dulu soalannya. How does one get away from being statue stage? Daripada Brother Muhammad Amirul Amin, saya percaya. Okey, Sister Lydia Faiza. Salam Tensi, latihan yang macam mana lebih efektif untuk efektif pada masa atlet pada masa pandemik ini? Ada lagi ke soalan di tangan Brother Isaac? Mungkin di FB Live ke, ada ke? Tak ada sensi. Dua soalan ni saja. Dua soalan ni sahaja ya. Ya. Okay, alright. Jadi kita pergi pada soalan yang pertama dahulu. Okey, daripada Brother Muhammad Amirul Amin tadi. Alright. Okey. Brother Aizat boleh dengar ke? Boleh sensi. Boleh ya? Okay, alright. Okay, jadi how do you get away from the plateau stage? Okay, plateau ni sebenarnya kalau nak ikutkan definition dia, alright, one should understand what is plateau stage ni. It's a stage, dia ialah suatu noun, ni kata nama, whereby a state of little or no change following a period of inactivity or progress. Period of activity or progress, ataupun kedua kalau dia verb plateau, okay, reach a state of little or no change after a period of activity or progress. Okay, ataupun dia boleh kata inilah kira keadaan yang satu keadaan yang peak yang kita rasa macam tepu. Okay, bagaimana kita untuk mengatasi keadaan ketepuan. Alright, ketepuan ni pula dalam plateau stage ni kalau dari sudut definisi mungkin dari sudut sukannya yang saya boleh fahamkan ialah keadaan bila mana atlet tu selalu menang ataupun atlet selalu kalah saja. Okey, jadi macam mana untuk dia nak hadapi? Okey, di situ sebenarnya penting kita punya mind setting sekali lagi. Okey, kita kena ingat balik, imbau kembali why do we start it. Alright, bila kita imbaukan kembali why do we start, kita ingat lagi zaman kita bodoh-bodoh baru-baru start sukan tu, minta maaf kasar cakap. Okey, kita masih wipe down. Okey, ikat tali pinggang pun tak betul. Kalau dalam taekwondo, karate, sengit-mengit lagi, baju-baju pun sengit lagi kan, ada uniform sengit, jeans sengit lagi. Okey, kita ingat zaman kita passing bola pun tak apa-apa lagi. Jadi bila kita ingat momen itu, alright, dan kedua kita tadi kita fokus pada target dan menjadikan kita siapa kita hari ini. Yes, pada Muhammad Abdul Rahman, back longgar masa final tournament katanya kan. Jadi kita ingat bagaimana kita mula, tak apa-apa. Kemudian bagaimana kita fokus, kita menjadi someone pada kita hari ini. Okey, di situ sebenarnya peranan recharge tu penting. Okey, nampak tak connection between tips yang saya bagi tadi dengan persoalan yang berada Muhammad Amirul Amin nyatakan ni. Bagaimana untuk keluar daripada plateau stage ni. Okey, jadi kita boleh katakan fasa tu fasa yang berbahaya kerana sebenarnya kita dalam fasa selesa. Kita selesa dengan tiada apa orang kata kemajuan, kita selesa dengan terlalu maju macam tu. Jadi kita kena recharge. Recharge ni kita nilai balik, kalau kita kurang kita baiki, kalau kita lebih macam mana untuk konsisten. Okey, untuk kekal dekat dalam keadaan yang bagus itu. Okey, so saya harap saya menjawablah soalan Brother Muhammad Amirul Amin. Kemudian daripada Sister Lydia Faiza tadi ya, Lydia Faiza. Okey, bagaimana pandangan sendiri, kualiti apakah yang penting bagi seorang atlet? Oh, ada beberapa soalan. Okey, kita ambil latihan macam mana lebih efektif untuk atlet pada masa pandemik ini. Okey, saya boleh nyatakan latihan yang penting ialah kalau kita tengok dari sudut tujuh pembangunan sains sukan itu, kita ada strength, kita ada aerobik, anaerobik. Saya boleh katakan kita fokuskan kepada bahagian yang kita lemah. Ketika mana pandemik ini kita lemah apa? Kita punya aerobik, cardiovascular kita ni fitness very bad. Jadi kita kena dahulukan atau banyakkan putar untuk berjogging. Okey, kalau tak dapat jogging kat luar dalam bilik ataupun setempat dah cukup dah. Kita boleh tag, ada apps banyakkan ni, dia boleh detect berapa kali kita dah step, berapa jauh dah kita pergi dalam rumah.
pusing daripada ruang tamu pergi ke dapur. Nanti adalah roommate kau dah kenapa ni? Aku tengah ikut Sensei Iman cakap ni. Kena fokus pada kelemahan. Apa lemah saya trading, saya cardiovascular lemah kan, aerobik lemah. Lepas tu kalau anaerobik, kita rasa short span of burst energy kita tu kurang, kita punya burst masa kita ni kurang, dan kita tahu kita kena banyak buat tabata protokol, kita kena banyak buat mungkin anaerobic exercises, okay, semua tu lah mungkin kita kena buat apa orang kata tu program-program yang mungkin kita jumpa yang bagus untuk bantu kita punya anaerobik. So itulah sebenarnya jawapan ini, jawapan yang subjektif ya, Lydia, kita tak dapat jawab secara spesifik lah untuk setiap atlet itu. Pembangunan sukan atau keperluan individu tu dalam sukan dia tu lain-lain. Ada yang kurang kat sini, mungkin flexibility waktu ni kita boleh bantu, usahakan untuk flexibility masing-masing, buat stretching banyak. Sebab katakan nak kick, kaki aku ni memang rendah lah kick, okey, jadi masa cuti pandemik ni kita push untuk cuba cantikkan flexibility kita, provided dapat program yang proper lah, boleh consult coach, ataupun sekarang ni dah boleh tengok YouTube, banyak coaches share dekat YouTube juga ya, yang proper coach lah. Kemudian kita pergi soalan yang seterusnya, boleh Brother Isaac, saya to give apa orang kata justice to everyone, saya cuba jawab lah mana yang tulis, boleh ya? Boleh Sensei. Okey, terima kasih. Boleh baca soalan ceritaan. Okey, apakah kelebihan dan kekurangan latihan atas talian? Kelebihan latihan atas talian ni, dia mengekalkan aktiviti kita. Kita punya sistem air dari sudut activeness in that particular sport tu akan terus berlangsung, berjalan, berbanding dengan kalau kita tak buat apa-apa, kalau kita remain passive. Sebab saya percaya kalau tak ada online training, agak sukarlah juga sebenarnya nak harapkan kita training alone. Jadi kalau kita ialah diberikan Allah peluang untuk ada program online, tolong grab it. Dan juga para coach, mungkin jurulatih di luar sana yang dengar ini, mungkin tak secara live FB ataupun dengar kemudian selepas ni podcast FB live tu dia diletakkan di FB, okey, dan tengok kemudian, mungkin saya nak showkan juga, usahakan untuk buat online program untuk atlet-atlet kita. Itu tekanan untuk saya juga. Alright, jadi usahakan at least 2 minggu sekali, seminggu sekali, so atlet kita kekal aktif dan juga kekal relevan lah teknik-teknik dia tu. Okey, itu kelebihan online training, kekalkan aktiviti. Okey, tetapi sisa air, kelemahan dia, kita tak dapat hands on punya hasil ataupun hands on punya kesan. Okey, iaitu coach tak dapat bantu atlet. Contoh Brother Isaac tumbuk macam ni, tumbuk tangannya macam ni, tak dapat dibetulkan. Saya tak boleh nak bantu dia, saya boleh cakap je, Brother Isaac, tangan tu angkat sikit, dia angkat macam ni, bawah sikit, bawah lagi, macam tu. So kita tak dapat sebab dia online. Bila online, kalau dalam cerita SMK, anak-anak saya tengok Afrotria yang SMK tu ada dulu raya dekat tapi jauh, dekat. Kita nampak dekat online ni tapi jauh sebenarnya. Awak di rumah awak, coach di rumah coach. Jadi hands on tu tak berlaku. Jadi benda tu pada saya kelemahan yang apa orang kata tu, inilah kelemahan yang utama lah dalam online. Dan mungkin soalan, saya suka nak menyentuh soalan Sister Lydia bagi 2 soalan dia. Pandangan saya, kualiti apakah yang paling penting bagi seorang atlet? Saya boleh kata kualiti menghargai diri dia, menghargai coach dia, menghargai tim dia, menghargai keliling dia. Itu yang saya boleh katakan. Itu dalam karate do, dalam karate do punya Bushido. Kalau kita tengok dalam dalam Dojo Kun, one of the Dojo Kun yang ditulis oleh Kengwan Mabuni, tak silap saya, menyatakan bahawa sekiranya salah satu benda yang kita kena ingat, kita harus ingat the joy of hari pertama kita berlatih. Jadi bila hari pertama ni kita seronok, kita suka coach kita suka kawan-kawan kita suka diri kita sendiri datang berlatih. Jadi itu kualiti yang utama setiap atlet harus ada. Okey, bila dia start daripada suka, kenal dia suka baru dia boleh berjaya. Okey, tak kenal mati tak cinta. Dah cinta barulah boleh posisi pada boleh berjaya. Sama juga dalam sukan. Okey, kita kena kembalikan keadaan itu. Brother Muhammad Amin kata bagi sistem itu, kita sayang tim kita. Kita sayang coach kita, sayang sensei, sayang senpai, sayang jurulatih kita. Kita cuba buat apa yang dia suruh. Kemudian sayang tempat training kita sayang court kita ni, kita sayang takamil kita, sayang dojo kita, sayang tournament karate kita ni. So benda tu yang pada saya kualiti yang paling utama lah, sayang. Okey, appreciate dekat dalam diri itulah itu. Jadi terima kasih pada Isaac. Okey, siapa yang nak bertanya lagi ni? Tak ada dah ikut Aisyah tanya soalan.
Oh, ada chat dekat dalam chatting Okay. Alright, ada yang sharing ni apa, small effort big impact. Okay, alright, alhamdulillah. So sayang lah, itu keyword kita hari ni lah, sayang lah banyak keyword saya bagi hari ni. Kecederaan, apa orang kata motivasi, okay, alright, dia tidak dibunuh tapi tercedera. Okay, kemudian mutasi minda kita bermutant, okay, para coach, para atlet semua selepas COVID ni. Dan akhir sekali saya boleh kata sayangi semualah diri kita, coach kita, tim kita, dojo kita. Itu pesan daripada guru saya juga lah. Alright, terima kasih kepada Isaac, kita dah shoot over the time 7 minit sebenarnya. Okay, banyak lagi soalan, tapi nampaknya kita simpan dulu lah Lian Sensei untuk sesi talk yang seterusnya. Okay, apapun. Boleh sebelum habis, saya nak bacakan satu daripada Sensei kita, Sensei Nizam, Plateau issue ni. Boleh ya? Oh, boleh Sensei. Okay. It's more about bila Plateau issue berkenaan dengan apa, menang lah, orang yang terlalu menang atau terlalu nakkan menang. So pada saya betul saya tulisnya, don't think too much of the tournament or medal, put karate as a hobby, ataupun saya tambah sebagai interest, benda yang kita minat, benda kita suka. Lepas tu more you learn, more input, macam tu. Jadi bermakna itu untuk karate, untuk sport in general, bila kita buat dengan sayang, kembali pada sayang tu, medal akan datang, okay, friendship akan datang, happiness akan datang, cergas sihat akan datang, macam tu lah. Semuanya akan datang kat kita, insyaAllah. Itu sahaja saya rasa wrap up for everything for today. Terima kasih Sensei. Itu Brother Amirul Amin cari sendirilah. Okay. Silakan Isaac. Okay, thank you Isaac. Okay, thank you. Sekarang tiba masanya untuk majlis bersurai. Apapun sebelum tu kita screenshot dahulu. Siapa yang boleh open mic, open kamera, dipersilakan. Okay. Terima kasih. Siapa? Siu Kancong Thank you very much. Karen Chong Siu Ming. Okay, thank you. Okay. Thank you Sirubah. Thanks Aisyah. Thanks semua. Okay, semua sini. Sorry, saya patut ucap lebih awal sebab kita ada kawan-kawan yang menyambut dekat dalam ni Of course selamat Hari Raya tu. Ini Hari Raya ke-18 hari ni, Hari Raya ke-17, 18. Dan juga selamat Hari Gawai. Kotobian Tadau, selamat Hari Keamatan dan selamat Hari Gawai esok Okay. Kotobian Tadau Keamatan. Alright, dan juga Happy Gawai Dayak semua orang. Terutama kepada kita punya Brother Isaac sendirilah yang menyambut secara sendiri kata ya. Tak dengar family Celebrate lebih awal Sensei. Celebrate lebih awal, terpaksa lebih awal keamatannya. Walaupun belum lagi petik padi sudah disambut tak apalah, jangan nangis dia nak nangis je. Alah, janganlah semua orang tak boleh balik kampung Okay, thank you Sensei. So itu saja. Terima kasih kerana telah datang. Dan sebelum tu, yang belum isi Google Doc silakan isi, dan yang sudah boleh bersurai. Terima kasih sekali lagi kerana datang. Terima kasih. Kaisha, lewat. Thank you Sensei. Terima kasih. Thank you. Terima kasih yang mendengar.